Untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. IKIM FM, inspirasi utama anda. Tuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu kematiannya. Lalu dia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ilahi salimil ummah ya Allah minal afati wan niqmah ya Allah wa min hammi wa min استجب دعاءنا يا الله يا الله. Wahai Tuhan, selamatkan umat ini dari kecelakaan dan segala kecelaan.
Bimbangan dan keluh kesah, ya Allah, perkenankan doa kami, ya Allah. Ilahi salimil ummah, ya Allah, minal afati wan niqmah, ya Allah, wa min hammi wa min ummah, ya Allah, istajib du'aana, ya Allah, ya Allah, istajib du'aana, ya Allah, ya Allah. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar, DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik, produk kita pun boleh sampai kepada lebih 1 juta pendengar. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Hadiah teragung. Perjalanannya dalam hanya 1 malam. Diterima oleh Rasulullah SAW di langit tertinggi. Dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung terus kepada kekasihnya, iaitu Rasulullah. Maka janganlah kita lalai dalam menunaikannya. Hadiah teragung itu ialah solat. Salam Isra dan Mi'raj daripada IKIM FM, inspirasi utama anda. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Habiballah, salamun alaik, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Habiballah, salamun alaik. Kekasih yang ku rindukan, kekasih yang ku dambakan, kekasih yang ku rindukan, kekasih yang ku dambakan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.
سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك kekasih yang ku rindukan, kekasih yang ku dambakan, kekasih yang ku rindukan, kekasih yang ku dambakan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semuanya naik. Harga barang naik, harga minyak naik, memang tak dapat nak elak. Tapi masih ada yang beri kadar rendah untuk kita. Nikmati kadar pembiayaan serendah kadar asas standard. Tambah 2.18% tahun. Bersamaan 2.72% tahun. Kadar tetap untuk tempoh 3 tahun. Melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Kadar terhad ini ditawarkan dari sekarang hingga 31 Mac. Yang terbaik pastinya dengan Bank Islam. Info lanjut layari www.bankislam.com. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM. Inspirasi utama anda. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Kerja. Jika hanya ditenung takkan selesai. Sebaliknya, buatlah satu persatu sehingga selesai. Jangan terlalu memikirkan bila kerja itu akan siap. Buat saja kerja itu sehingga tanpa sedar anda telah pun selesai menguruskannya. Pesanan khidmat awam ini disampaikan oleh saya, Siti Rohani Surani untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, untuk petang ini bersama kembali Inspirasi IKIM FM untuk rancangan Imanuna Iman Kami. Untuk rancangan Imanuna Iman Kami untuk petang ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini kita mengalukan kehadiran yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ada pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Doktor? Alhamdulillah bil khair wa kaifa anti? Alhamdulillah, insyaAllah bi khair. Syukran jazilan Doktor.
La syukra ala wajib. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini. Dan masih lagi bersama para pendengar. Jom sama-sama kita buka kitab kita ke arah permerkasaan Aqidah Islam di Alam Melayu. Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Boleh juga para pendengar boleh dapatkan bersama Encik Johari 0192380466. Untuk petang ini bersama Dr. Aiman, kita akan buka kitab kita untuk kita membincangkan tentang Esa pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang dihormati Datin Mona, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para masyayikh di luar sana, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu iman kami, pada setiap hari Khamis 5.15 petang, yang mana kita pada petang hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sudah masuk pada perbahasan tentang Esa pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang memiliki kitab, iaitu terjemahan kitab Al-Muqaddimat dan Aqidah Al-Wusta Imam Sanusi ke arah pemerkasaan akidah Islam di Alam Melayu, cetakan penerbit IKIM, bolehlah yang berada di rumah tu bersama-sama buka, iaitu versi Arab dia, berada pada muka surat 265, iaitu bahagian 61 atau petikan 61. Sedangkan versi terjemahan dia berada pada muka surat 214, petikan 61 juga. Kita sama-sama talaki. Ini bagi yang berada di rumah. Kalau yang berada di jalan, di atas jalan raya, sedang memandu ke destinasi masing-masing, harap tuan-tuan dan puan-puan semua fokus melihat jalan, istiqamah, dan kita doakan semuanya selamat sampai tujuan dan sambil mendengarkan, iaitu radio IKIM, untuk mendapatkan pahala. Kerana apa? Ulama kata kita kena jadi kenalah jadi tiga. Sama ada tiga perkara ini. Kun aliman, jadilah orang yang alim. Atau kun muta'alliman, atau jadilah orang yang menuntut ilmu. Atau yang ketiga paling tidak, kun sami'an, jadilah orang yang mendengar ilmu. Mustami'an. Orang yang mustami'an ni, dia bukan penuntut ilmu tapi didengar. Contoh dia, tuan-tuan datang di solat maghrib dekat masjid yang tak pernah solat. Tiba-tiba lepas solat maghrib dengar ada orang tengah bagi ceramah kuliah maghrib, dia pun duduk dengar kuliah maghrib tersebut. Dia mustami' aja, dia bukanlah ngaji, bukanlah fokus A to Z, tapi dengar relax. Itu pun dapat pahala, tuan-tuan. Samalah yang sedang membawa steering ni, yang membawa kereta ni, sedang memandu ni. Dia saling sambil mendengarkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah mustami'an, insya-Allah dia dapat pahala. So kita masuk fokus pada pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa bi hadzal dalili ta'rifu istihalata an yakuna li syai'in minal alami ta'thirun albattata fi atharin lima yalzamu alaihi min khuruji dhalikal athari anil kudrati
atau an qudrati maulana jalla wa adha wa iradatihi, dzalika yujibu an yaghlibal hadithu al-qadima wa huwa muhalun fala athara idzan li qudratil makhluqin fi harakatin wala sukunin wala ta'atin wala maksiatin wala fi athari ma alal umumi la mubasharatan wala tawalludan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka dengan dalil ini, dalil ini tu dalil apa? Jadi kita dah bincang pada minggu lepas tentang apa? Pada minggu lepas kita dah berbincang tentang esanya Allah pada sifatnya. Salah satu perbahasan iaitu tauhid ini mengisyaratkan kepada law kana fihima aliyatun illallah la fasadata. Kalaulah ada pada langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan lain selain Allah, nescaya langit bumi ini akan sirnalah. Maka contoh lain yang diberikan, kalaulah sekira ada Tuhan yang dua, ada Tuhan A, ada Tuhan B, sekiranya lalu Tuhan A ini berkuasa yang sama dengan Tuhan B, akan tetapi adanya alam ini dicipta oleh Tuhan A bukan Tuhan B, ini impossible. Kalau dia kata mereka sepakat untuk mencipta juga impossible. Kalau satu Tuhan A ini mengalahkan Tuhan B untuk mencipta, berarti Tuhan B itu lemah. Kalau dia lemah, Tuhan A juga lemah. Kerana apa? Kerana tadi kata Tuhan A dengan Tuhan B ini ada kudrah dan iradah yang sama, kekuasaan yang sama, sifat yang sama. Mestilah akan jadi lemah. Kalau B lemah, A pun lemah. Bagaimana boleh mana-mana Tuhan A atau B atau bekerjasama untuk menciptakan alam ini? Padahal kita dah dapat lihat alam ini ada. Kita lihat kan alam ni? Ada. So, kalau kita lihat alam ini ada, berarti kita yakin bahawa adanya alam ini tentulah mesti ada pencipta, dan pencipta itu mestilah esa, satu, tunggal, tidak banyak, tidak seperti yang menyembah lebih dari satu Tuhan. Nauzubillah min zalik. Maka dia kata, maka dengan dalil ini anda mengetahui kemustahilan sesuatu daripada alam ini yang boleh akan menyebabkan terkeluarnya kesan. Apa dia kata di sini? Iaitu wa bihadzal dalili ta'rifu istihalata an yakuna li syai'in minal alami ta'thirun albattata fi athari ma. Iaitu apa? Maka dengan dalil ini anda mengetahui kemustahilan suatu daripada alam ini yang boleh memberi kesan kepada apa-apa perkara, kerana ini akan menyebabkan terkeluar kesan yang diberikan oleh makhluk dari ruang lingkup kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kalau kita kata ada selain Allah yang berbuat, maksudnya bukan Allah yang jadikan, ini yang jadikan. Contoh dia, ubat ini yang sembuhkan, berarti seolah-olah entah atau anda akan berkata bahawa iaitu ada selain Allah ini yang dapat menjadikan, yang dapat membuat. Ini menunjukkan akan ada yang lemah bagi Allah, dan ini mustahil. Lau kana fihi ma'aliyatun illallah la fasadata. InsyaAllah kita akan sambung setelah ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini kembali selepas ini. Itu saja bersama kami Hania di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat.
Maafkan kami, Palestin. Ketika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dada langit. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita. Sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya kepada orang yang jahat ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahla syarr tabin anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini kembali inspirasi untuk rancangan Imanunah Iman kami, dan Alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk bincangkan tajuk petang ini dari kitab ke arah permekasaan Aqidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Imam As-Sanusi, tentang Esa pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk waktu ini bersama doktor, kita ada sambungan ini, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu Imam Sanusi berkata, saya ulangi bahagian tadi yang belum sempat kita habiskan. Fala athara idzan liqudrati al-makhluqi fi harakatin wala sukunin wala ta'atin wala ma'siyatin wala fi athari ma 'ala al-umumi la mubasharatan wala tawalludan. Yang bermaksud hadirin wal hadirat, iaitu iaitu dia baca kat sini, lima yalzamu alaihi min khuruji dhalikal athari anil qudrati maulana jalla wa adha wa iradatihi wa dhalika yujibu an yaghlib al hadithul qadima wa huwa muhalun. Yang bererti tuan-tuan, iaitu hal ini menyebabkan perkara yang baharu lebih berkuasa daripada yang qadim, dan ia adalah mustahil. Maka tiadalah kesan sama sekali bagi kuasa makhluk ketika bergerak, diam, taat, maksiat, dan tiada juga ia memberi kesan sama sekali secara umum, bukan secara terus dan bukan terhasil daripadanya. Maksud dari penjelasan ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah tahu bahawa segala sesuatu yang berlaku dalam alam ini, dia tidak maksudnya segala sesuatu yang ada pada alam ini, ia tidak memberi kesan sama sekali. Hakikatnya yang melakukan perbuatan tersebut adalah Allah SWT yang menjadikan perbuatan tersebut.
yang mencipta adanya api membakar. Siapa hakikatnya membakar? Allah, bukan api. Sebab itu Al-Imam Al-Bajuri yang dinukil daripada Imam Sanusi sendiri, yang pernah kita bentangkan dalam Muqaddimat Imam Sanusi. Dia membahaskan bahawa iaitu perbuatan di alam ini ada 4 mazhab. Pertama, dia kata api kena kayu, api lalu terjadi pembakaran. Maka dia kata api itu yang membakar, bukan Allah yang membakar. Yang membakarnya kenapa? Kerana api itu ada kuasa secara tabiatnya untuk membakar. Ini dipanggil mazhab golongan Taba'iyun. Golongan Taba'iyun tu orang yang di golongan yang dipanggil sebagai naturalisme. Jadi dia percaya bahawa semua perkara ni by its nature, tabiatnya sendiri dapat menjadikan, dapat berbuat. Ini. Dalam bab ini, golongan ini menurut Imam Sanusi jelas jatuh dalam kekufuran kerana dia percaya perkara tersebut yang berbuat bukan Allah. Jadi berarti seolah-olah Allah ini tak ada berkuasa. Apa yang berlaku bukan atas kehendak Allah, bukan atas ilmu Allah, bukan atas kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazhab kedua adalah golongan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencipta api dan diberikan kuasa kepada api sehingga api itu dapat membakar. Sebagai kita kata Allah ni memanglah Allah yang menciptakan semuanya, akan tapi dalam ubat ni Allah dah bagi dia khasiat. Allah cipta khasiat, Allah letak pada ubat sehinggakan ubat itu menyembuhkan. Jadi itikad macam mana? Kita tak boleh tuduh terus itu sesat, tak boleh. Kita kena teliti apa maksud dia. Kalau dipanggil dengan kuatun muda'ah, iaitu Allah SWT meletakkan kuasa pada ubat sehingga ubat itu dengan sendirinya menyembuhkan atas kuasa yang Allah beri padanya. Dalam erti ia sendiri yang berbuat, bukan Allah. Maka ini adalah khilaf di kalangan ulama. Satu kata boleh sesat dan jatuh kufur. Na'udzubillah min dzalik. Tapi pendapat yang asah, yang lebih sahih sisi Imam Sanusi dan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah orang tersebut sesat tapi tidak jatuh dalam kekufuran. Ini tidak jatuh dalam kekufuran tapi berada dalam bid'ah, kesesatan dalam akidah. Okey. Lalu pembahagian ketiga, orang yang percaya bahawa memang Allah yang jadikan api kena kayu, terbakarlah kayu. Hakikatnya Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Akan tapi ia adalah sunnatullah yang mesti berlaku dan tidak mungkin tidak berlaku. Dalam erti yang namanya api membakar ni mesti berlaku. Api kena kayu mesti terbakar. Walaupun Allah yang hakikatnya yang membakar. Dan mesti ini dianggap sebagai hukum rasional, akli, yang mana tidak dapat digambarkan ketiadaannya. La yatasawwaru fil akli adamu. Maka kalau ini yang terjadi, ia akan membawa kepada apa? Ini adalah tidak benar. Boleh membawa kepada kekufuran sekiranya orang tersebut sampai menafikan adanya miracles, seperti adanya mukjizat para nabi. Seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia masuk dalam api, dilempar ke dalam api, dia tidak terbakar. Dia tidak terbakar. Ini namanya khawarikul adah. Yang betul, yang sah dan yang betul adalah pendapat Ahli Sunnati wal Jamaah yang mengatakan bahawa hakikatnya bukanlah api yang membakar, tapi Allah yang membakar. Hanya sahaja ia ini ada asbab, dia mungkin boleh
menyalahi dipanggil khawarikul adah. Dia tak semestinya, tak mesti, dia hanya secara adatnya ia hari adatnya terbakar, hakikatnya yang membakar adalah Allah SWT, dan ia boleh saja menyalahi adat. Jadi jangan taksub sangat. Boleh je kadang makan ubat tu tak sembuh kan, boleh juga. Minum, kalau makan ni mesti tidur, mesti takkan tak. Ada orang tak tidur kan. Anestesia yang buat kita tidur. Jadi nak operate tu kita bagi benda tu, ada doktor khusus sebab tu, dia akhirnya tidur baru boleh operate. Kita tak rasa, bangun-bangun dah terbelah dah. Contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So ada boleh orang bila pakai benda tu dia tak tidur. Dia dah ada yang dia dah tertidur, semua badan nampak tertidur, tapi dia sedar. Dia rasakan sakit, tapi dia tak boleh nak kata tidak. Contoh dia. Ini semua adalah kemungkinan kerana Allah SWT boleh saja melakukan sesuatu yang khawarikul adah, yang menyalahi adat. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Tu setia bersama kami hanya di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syukur Jumaat. IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Fitrah itu bukan bermaksud kita balik ke hutan, balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja, seperti mana yang pernah berlaku di barat bila mereka menganggap bahawa manusia ini sudah tidak perlukan agama lagi. Maka datanglah budaya-budaya, dia panggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk pada sumber-sumbernya betul dalam agama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri, dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Johor Bahru 106.2 FM. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya, akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Ikuti kami di TikTok @Radio IKIM. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usra Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda.
Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini sehingga jam 7 malam nanti, dan Alhamdulillah masih lagi bersama Imanuna, iman kami untuk petang ini. Bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih menceritakan tentang Isa pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk waktu ini bersama doktor, kita ada beberapa soalan yang diajukan di WhatsApp konti untuk petang ini. Boleh doktor kita nak jawab soalan ini? Alhamdulillah. InsyaAllah. Semampu. InsyaAllah. Dan soalan pertama doktor, ada yang bertanya, doktor, kalau yadi takwil kepada qudrah iaitu kuasa, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, lima khalaqtu biyadi, dua kudrah ke, atau bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang dimaksud kan dalam Al-Quran ada lima khalaqtu biyadai. Lima khalaqtu biyadaya. Lima khalaqtu biyadaya iaitu pada apa yang aku ciptakan dengan yadaya. Yadaya tu kan tasniah kan, Datin? Jadi tasniah. Lalu pada sesi yang lalu-lalu, sebelum ni pernah membahas tentang yad. Yad itu sama ada kita maknakan dengan makna literal. Kita maknakan dengan makna metaforik. Metafora, iaitu kekuasaan, atau kita maknakan dengan makna yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita maknakan dengan makna literal, makna harfiah. Jadi makna yad ini adalah tangan secara literal. Dan kita tidak mensandarkan Allah SWT itu ada anggota tangan. Hasya wa kalla. Jadi kita takwilkan tangan dengan makna kekuasaan, qudrah. Lalu takwil atau kita iman Allah SWT ada yad, apa makna yad kita tak tahu, kita serahkan kepada Allah. Ini yang pernah kita bincang pada yang lalu. Tapi kita juga bincang pada tauhidus sifat, bahawa Allah SWT setiap sifatnya esa. Qudrah satu, esa. Iradah esa. Kalam esa satu, kan? Sama satu, basar satu, dan lain-lain. Sifat maha mendengar Allah satu, sifat maha melihat Allah satu, dan lain-lain. Okey. Lalu kalau macam tu, bagaimana nak mentakwil, melafazkan, nak bagi makna dengan ayat lima khalaqtu biyadaya? Ke dalam hal ini, kan nanti kita akan katalah biyadaya dengan kedua tanganku, masih kedua kekuasaanku kalau kita takwil qudrah. Mungkin itu soalan yang dimaksudkan. Maka yang di sini saya hanya boleh menyebutkan apa yang disebutkan oleh ulama. Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala jadi mendatangkan bahawa makna yad dia juga boleh ditakwilkan dengan ni'mat. Jadi Allah SWT menciptakan, telah aku ciptakan, ada apa yang telah aku ciptakan dengan kudrah dan ni'mat yang aku berikan. Boleh yadil kudrah dan yadil ni'mah. Boleh kata seperti itu, seperti yang disebut di dalam kitab iaitu Al-Aqidah Al-Wusta, syarah Aqidah Wustanya. Jadi yang menganggap bahawa sebab itulah kita makna literal bukan takwil, kerana nanti kat sini akan menafikan akidah itu sendiri, itu tidak benar. Kerana dengan maksud di sini ayat iaitu dengan maksud kekuasaan, juga boleh dengan maksud iaitu kekuasaan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey. Baik doktor. Terima kasih doktor. Ada satu soalan lagi, doktor bertanya, kenapa kalau kita makan ubat, ustaz selalu ajar sumbuh dengan izin Allah? Mungkin ada pencerahan daripada doktor. Mungkin ini adalah yang dimaksudkan
Iaitu kita kan mengambil asbab. Kita kan, jadi dalam Islam ada dua jenis manusia yang Allah SWT, maksudnya dua jenis Muslim yang Rasulullah SAW di zaman Rasul hadapi di kalangan sahabat. Maksudnya ada yang akhdhul asbab, ada yang tarkul asbab. Maksud akhdhul asbab adalah orang-orang yang dia beriman, dia kuat imannya, tapi dia membuat perkara yang zahir, usaha zahir itu ada dan jelas. Contoh dia apa? Khulafaur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali, dan banyak sahabat lain termasuk Muhajirin dan Ansar. Jadi contoh dia 4 khalifah yang pertama ini, zaman Nabi mereka ada pekerjaan, mereka akhdhul asbab. Sayyidina Umar berdagang, Abu Bakar berdagang, Sayyidina Uthman berdagang, Sayyidina Ali pun sama. Ini adalah dipanggil akhdhul asbab. Golongan Muhajirin banyak dalam tijarah. Tapi golongan Ansar yang berasal Madinah, mereka banyak yang bertani, atau dia panggil, dia ada kebun kurma atau ladang kurma atau pertanian lah. Itu dia orang punya sumber pencarian, asbab usaha mereka. Tapi ada pula golongan yang tarkul asbab, kan? Tarkul asbab iaitu meninggalkan usaha. Dan dia bukan ditolak sama sekali, dia diterima juga dalam Islam dengan kriteria yang tertentu. Tidak sampai jatuh pada golongan Jabariyah. Kalau Jabariyah ni, dia buat maksiat, dia kata bukan dia buat, Allah yang buat. Ini Jabariyah. Tapi mereka ini tarkul asbab, meninggalkan asbab. Mereka tidak bekerja, mereka tidak ada isteri, mereka tidak ada anak, mereka tidak ada tanggungan secara duniawi. So apa kerja mereka? Hanya duduk di Masjid Nabawi, berzikir, salat, beribadah. Dan tapi mereka tidak meminta-minta. Mereka tidak meminta-minta. Mereka ini dikenal sebagai Ahlus Suffah. Datin kenal kan? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah sekitar, menurut riwayat ada yang kata 70 atau lebih, atau 100 orang yang memang di Madinah, di Masjid Nabawi, hanya duduk berzikir dan berdoa, beramal. Kan? Tolong bersihkan masjid dan lain. Dia tidak ada ambil upah, tak ambil kerja. Seorang boleh tanya macam mana dia orang nak makan. Mereka memang zuhud. Mereka ni tak peduli dengan harta. Sekadar makan untuk hidup dah cukup. Kan? Makan hidup ni apa? Ibarat hari ni kalau tuan-tuan dapat setengah roti, itu sehari tu cukup untuk hidup. Minum air, telaga dah cukup dah untuk hidup. Ini yang terjadi di zaman Nabi, Ahlus Suffah. So mana setengah roti pun kena roti, Ustaz. Sebab itu zaman Rasulullah SAW, Rasul selalu ada orang bagi sedekah kepada Rasulullah SAW. Dia adalah Nabi, Rasul dan pemimpin umat Islam semua. Tapi mana semua harta itu pergi? Diberikan kepada Ahlus Suffah. Nabi SAW yang menjaganya, yang memberi mereka makan. Mereka tak meminta-minta, tidak. Nabi sendiri yang beri. Sampai kadang Nabi SAW balik ke rumah, meletak batu kat perut, tahan lapar. Keluarganya tanya, ya Rasulullah, apakah ada makanan? Tak ada. Sabar. Keluarga Nabi pun sabar dengan Nabi. Kagum dengan Nabi SAW yang sangat bersabar. Hadirin wal hadirat. Tapi bila kita usaha, kita janganlah sangka, ini aku yang buat. Ini semua adalah dengan izin Allah. Bukan berarti Allah meletakkan kuasa pada ubat. Tidak. Ingat, kita makan ubat ni pun Allah yang jadikan untuk kita makan ubat. Ni yang kita usaha. Tuan-tuan usaha tu juga Allah yang menentukan dan yang menjadikan tuan-tuan berusaha. Sebab itu kita kata bila kita makan ubat, ini semua sembuh dengan izin Allah. Bukan Allah SWT bagi kuasa pada ubat lalu menyembuhkan kita. Bukan.
Boleh faham kan? InsyaAllah. InsyaAllah faham. Dan untuk waktu ini ada satu soalan lagi, Doktor. Bertanya, apa kaitan usaha kita dengan semuanya telah kalau semuanya telah ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah. Jadi tidakkah kita tahu apabila kita berusaha itu sendiri adalah takdir Allah SWT? Ini. Sebab itu dalam kitab ini disebut apa? Disebut fala athara idzan li qudratil makhluqi fi harakatin wala sukunin wala ta'atin wala ma'siyatin wala fi atharin ma'al umum la mubasyaran wala tawalludan. Sehingga kan dia kata tidak ada yang memberi kesan sama sekali. Oleh sebab itu bagi makhluk, kudrah makhluk ini tak memberi kesan sama sekali. Sama ada pergerakan, diam, tidak taat, tidak maksiat. Kan? Secara umum dia tidak dapat memberi kesan. Secara umumnya, tidak secara langsung, bukan juga secara tawallud. Tawallud itu seperti kunci bergerak, akhirnya pintu terbuka. Pergerakan ini, efek ini, akhirnya lahir ini. Hakikatnya tidak. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta iman dan kufur datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tahu tak, kita ini tergolong orang yang dilaknat oleh Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dia berusaha, dia enggan berusaha atau tidak. Tentulah kita nak orang yang kita nak jadi orang yang Allah SWT takdirkan kita seperti Khulafaur Rashidin yang 4 tadi. Mereka ini bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh. Sayyidina Abu Bakar kerja bersungguh-sungguh dalam tijarah. Kaya raya, dapat beli telaga, tuan-tuan. Ni. Tapi bila bab sedekah, nak jihad fisabilillah, 100% hartanya diinfakkan untuk jihad fisabilillah. Hadirin wal hadirat hafizatullah, 100%. Ini itu. Hadirin wal hadirat hafizatullah. Sebab itu kita kena usaha. Bagi yang belum sampai pada derajat tarkul asbab, tapi tambah iman dalam segalanya, hakikatnya Allah yang menjadikan. Hadirin wal hadirat hafizatullah. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan ada satu soalan lagi, mungkin terakhir untuk waktu ini, Doktor bertanya, kalau ada orang membunuh, lepas tu kata kat mahkamah, dia menjawab, bukan saya yang membunuh, akan tetapi Allah. Apakah ini juga akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Bismillahirrahmanirrahim. Kena bezakan akidah dengan perbuatan orang tersebut. Akidah itu kita percaya bahawa hakikatnya segala sesuatu yang terjadi datang daripada Allah. Perbuatan orang tersebut, orang tersebut tu nak salahkan Allah atas perbuatan dia sendiri. Mana boleh? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hakikatnya memang Allah yang menjadikan, yang menciptakan pembunuhan tersebut. Adanya dia membunuh. Tapi zahirnya perbuatan itu ada pada diri dia juga. Ini yang dimaksud la ramaita idh ramaita. La ramaita, engkau tidak ma ramaita idh, tidaklah engkau melempar. Idh ramaita, ketika engkau melempar. Dia menafikan ketika engkau melempar. Dia menafikan perbuatan tersebut dari dia. Dia yang menusuk, dia yang membunuh, itu dia nafikan. Inilah golongan Jabariyah. Kerana apa? Ahli Sunnah kata macam ni. Allah SWT menentukan segalanya. Ya. Bila dia membunuh, dialah yang membunuh. Hakikatnya Allah yang menjadikan. Boleh tak dia nak lari dari itu? Sebab dia kata bukan dia, Allah yang takdirkan untuk dia membunuh. Tak boleh. Tak boleh lari macam itu. Kerana bila dia divonis sebagai pembunuh dan dia dihukum untuk dibunuh, ia juga adalah ketentuan Allah. So, janganlah salahkan Allah. Kan? Hadirin wal hadirat hafizatullah. Jadi intinya, kita ini juga bertanggungjawab atas perbuatan kita. Ini yang disebut di dalam surah Al-Baqarah di akhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi perbuatan kita diukur atas ibadah yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk pahala dan dosa. Dan insya-Allah perbahagian pembahasan
pahala dan dosa ini akan kita bahas pada minggu hadapan. InsyaAllah. Alas. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya, Khanik, terima kasih banyak-banyak Dr. Aiman atas pertemuan untuk petang ini. Mungkin ada kesimpulan sedikit untuk waktu ini. Silakan Doktor. Kesimpulan yang dapat kita kongsikan pada hari ini, umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita bahawa baik dan buruk segalanya datang daripada Allah. Akan tapi manusia itu ada perbuatan zahir, ada yang dipanggil dengan kasab, dan kasab tersebut adalah anugerah daripada Allah. Tapi ia dihitung atas kasab kita, perbuatan kita. Kita tidak tahu nasib kita, tuan-tuan dan puan dan perempuan, teringin menjadi orang yang Allah SWT takdirkan sebagai orang yang soleh, atau teringin termasuk daripada orang-orang yang mengkufuri Allah. Tentulah kita nak jadi orang-orang yang beriman, kerana kita tidak tahu besok nasib kita. Kita kena usaha setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap waktu akan termasuk di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang nanti di akhirat ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah SWT bahawa kita termasuk penghuni syurga Allah SWT. InsyaAllah aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Dan di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Yang Besar Dr. Aiman Al-Lakiti atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Allah